Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam channel saya. So, untuk video ini kita akan bincangkan sambungan Terengganu Kertas 2. Okey, soalan nombor 5. Diagram 5.1 and 5.2 shows the phenomenon of refraction. Okey, ini adalah fenomena pembiasan. Okey, pembiasan cahaya, refraction of light, when propagating through two different mediums. Okay, ada dua medium dekat sini. Kita boleh tengok medium pertama, cahaya bergerak atau merambat daripada udara, air, kepada satu medium yang berketumpatan berbeza, iaitu kaca dan juga diamond. Okay, dalam kes ni 5.1, it is refracted into the glass. 5.2 refracted into diamond. Alright. 5A, what is the meaning of refraction? Apakah maksud refraction? Okey, ni definition So kita kena ikut buku teks definition yang sebenar, yang setepat-tepatnya lah. So it is the phenomenon, suatu fenomena, okay, phenomenon caused, disebabkan oleh, caused by changes in velocity of light. Okay, berlakunya perubahan hal laju cahaya. Okay, sebab apa berlakunya perubahan hal laju cahaya? When, apa situasi dia? When propagating, apabila merambat. When propagating in mediums, okay, dalam medium-medium yang, okay, of different optical density. Okay, ianya satu fenomena perubahan hal laju cahaya apabila merambat ke dalam medium yang berbeza ketumpatan optik. Macam dalam kes ni, daripada udara pergi masuk ke dalam kaca, maka berlakunya perubahan hal laju. Apa berlaku? Velocity of light akan decrease. Okay, dalam kes ni velocity of light akan decrease sebab cahaya merambat daripada medium berketumpatan rendah kepada medium berketumpatan optik yang lebih tinggi. Okey, itu fenomena dia. B, give one reason why light ray undergo bending. Kenapa dalam rajah 5.1 dan 5.2 berlakunya pembengkokan cahaya? Okey, pembengkokan cahaya. Kenapa berlaku tersebut? Because the light travels, okay, light travels from, okay, ini kita kena spesifik lah. Dalam 5.1 dan 5.2 cahaya bergerak daripada, light travels from low, sebab cahaya kan ketumpatan optiknya lebih cahaya pula, udara kan ketumpatan optiknya lebih kecil. Low optical density, okay, low optical density medium to high optical density medium. Okey, kenapa berlaku bengkok macam ni? Kerana merambat daripada medium yang ketumpatan optiknya kecil kepada medium yang ketumpatan optiknya lebih besar. Dua-dua kes samalah. Air lebih kurang tumpat daripada kaca. Okey, air juga lebih kurang tumpat daripada intan. Okey. So soalan 5 akan mulanya soalan-soalan yang memerlukan awak compare. Ingat ni pattern soalan 5 dan soalan 6.
So soalan 5, 6 dia akan ada soalan compare, lepas tu buat relationship. Contoh yang macam ni, compare the angle of refraction. Soalan-soalan macam ni pelajar-pelajar janganlah salah, sebab jawapan sudah pun berada dalam soalan. Jawapan dia ada dekat situ. Awak cuma kena tengok, buka mata luas-luas, bandingkan dengan berhati-hati. Tengok angle of refraction untuk dua-dua kes. 5.1 R-nya adalah 32. 5.2 R-nya 21. Takkan compare ni pun awak nak salah. So bandingkan dengan betul. So the angle of refraction, yang ni awak tulis penuh-penuh, angle of refraction R in, okay, nak bandingkan diagram 5.1. Okay, adakah lebih kecil atau lebih besar? Jawapannya lebih besar. 5.1 3.2, 5.2 21, 3.2 pula 32. So R in diagram 5.1 bigger than R in diagram 5.2. Okay, ni cara awak membandingkan lah. Okay, pastikan awak menggunakan tanda pembandingan yang betul. Greater than, less than, bigger than, larger than. Okay, gunakan perkataan perbandingan, comparative word. Okay, how about the refractive index, nilai N? Nilai N pun ada dalam soalan. N untuk kaca dan N untuk intan. Bandingkan kedua-duanya. So the N in diagram 5.1 misalnya smaller than ataupun is smaller than the N in diagram 5.2. Awak nak mula mana-mana dulu, tak ada masalah. Nak mula 5.1 dulu pun boleh, nak mula 5.2 dulu pun boleh. Okay, tak ada compulsory nak guna 5.1, nak pakai 5.2 dulu pun boleh. Tapi perkataan perbandingan yang awak guna tu mestilah tepat. Right, moving on to the next comparing answer, which is compare the optical density. Kalau awak tengok sahaja nilai N, maka ia juga memberi jawapan kepada nilai optical density. Okay, so the optical density of diagram 5.1. Kemudian kita bandingkan dengan menggunakan comparative word. Less than the optical density in diagram 5.2. Okay, so kita fikir, kita tulis, kemudian kita tengok semula, betul tak? Optical density 5.1 kecil daripada 5.2. So yang ni 1.6, this is 2.4. Okay, betul. Double check ya. Okay, next, dua lagi markah adalah daripada menyatakan hubungan. Okay, nyatakan hubungan antara R dan juga N. Awak pun tengok gambar rajah balik. Kalau R dia besar, R32 kan besar, maka nilai N-nya kecil. Jika R-nya kecil, maka N-nya besar. Okay, tengok 2-3 kali. Kemudian kita came up with the answer. Okay, kita akan pakai boleh pakai SS, boleh pakai the. Okay, mana-mana lah. Right. So the greater the angle of refraction, comma, the smaller the refractive index. Ataupun as the angle of refraction increase, the refractive index
decrease. Boleh juga nak pakai guna perkataan increase decrease pun boleh, nak pakai greater smaller pun boleh. Tapi hubungan dia macam tu lah. Kalau R kita besar, maka nilai N jadi kecil. Tapi yang ni jangan pakai dalam jawapan, sebab simbol naik dan turun ni hanyalah untuk nota dan pemahaman awak, untuk ringkaskan cara penulisan awak saja. Okay, yang ni doesn't suit untuk jawapan dalam exam. Jangan guna naik atas turun bawah macam ni. Ini just untuk dapatkan idea nak menulis secara ringkas. Tapi jawapan awak kena buat dalam sentence yang lengkap lah, yang cantik macam ni. Okay, satu lagi, the don'ts. Satu benda yang awak tak boleh buat kat sini adalah menggunakan relationship seperti relationship graph. Apa maksud graph? Inversely proportional, directly proportional, inversely proportional, directly proportional, increase linearly. Semua ni tak boleh pakai. Okay, because this is not a graph question, bukan soalan graph. Jadi tak boleh pakai. Contoh yang macam ni kan, satu naik satu turun kan, selalu awak akan pakai apa ni, inversely proportional kan, R inversely proportional to N. Tak tepat, tak betul. Jangan guna hubungan jawapan yang awak sepatutnya guna untuk jawapan graph. Okay, this only works for graph. Kalau soalan tu soalan graph, bolehlah awak pakai inversely proportional ke, directly proportional ke, tu tak ada masalah. Okay, dekat sini jangan pakai, please. Right, refractive index, nyatakan hubungan ataupun berikan hubungan antara N dengan optical density. Tengok balik kat sini. Bila nilai N kecil, optical density rendah. Bila nilai N besar, optical density-nya juga besar. Okay, jadi boleh pakai the greater the refractive index, the greater the optical density. Okay, macam tu. Okay, 5 markah ni tolonglah grab dengan baik, kerana soalan ini bukanlah satu soalan yang terlampau sukar. Okay, kerana awak hanya perlu melihat dan menganalisis pada kedua-dua rajah dan membandingkan dengan betul. Jadi dekat sini jangan lose points. Okay, jangan buat careless mistake. Bandingkan betul-betul, dapatkan 5 markah untuk soalan 5, 5 markah lagi soalan 6. Jadi 10 markah dekat situ. Markah, saya boleh kata markah percuma, insyaAllah. Okay, kalau awak bandingkan. Kalau nak salah pun salah, soalan susah-susah sikit. Okay, macam soalan meaning, in case awak terlupa tu, tak dapat nak tolong lah kan. Soalan compare-compare jangan salah. Alright. Kemudian soalan E, if the angle of incidence I is changed to 70 dalam rajah 5.2, calculate the angle of refraction R. Okay, dia kata kalau I dia jadi 70, cari nilai ataupun angle R. Okay, apa hubungan dia? So kita akan pakai Snell's law. N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. Okay, I tadi dia kata tukar kepada 70 darjah. Okay, maka soalan minta cari R. Nilai N untuk 7 dalam 5.2 nilai N dia adalah 2.42. So kita masukkan kat sini 2.42 sama dengan sin 70 bahagi sin R. Rearrange formula. Kita bawa sin R naik atas, kita bawa turun 2.42. Jadilah sin 70 bahagi 2.42.
Okay, tekan jawapan. Lepas tu tekan sebelah kanan ni, tekan semua ni, dia akan dapat 0 something. Awak tekan shift sin answer, dapatlah jawapan R. Okay, 22.85. Okay, kalau tak tahu berapa nombor nak letak selepas titik perpuluhan, pastikan letaklah minimum. Okay, minimum 2. Okay, kalau dah takut kan nak letak 1 kan, ni pula letak minimum 2. Nak letak 3, nak letak 4 boleh. Minimum 2. Alright. Habis untuk soalan 5. Terus dengan soalan 6. Rajah 6.1 menunjukkan two identical bottles P and Q filled with sand floating. This is the keyword. Yang ni lah keyword kepada soalan ni. Menyatakan bahawa it is floating, bukan setakat floating, floating stationary. So awak tahulah, sepatutnya dalam awak belajar fizik, whenever awak tengok soalan yang berkait dengan terapung, terapung tak bergerak, okay, ada air yang tersesar, maka awak akan rujuk kepada satu prinsip dipanggil Archimedes Principle. Okay, Archimedes Principle. Dan cepat-cepatlah awak tulis bahawa jika sesuatu objek itu dikatakan terapung, maka semua daya yang bertindak ke atas objek itu adalah dalam keadaan equilibrium. Apa daya dia? Okay, kita conteng kat sini. Satu objek dia confirm akan ada weight. Weight tu bertindak ke bawah. Disebabkan botol ini diselam ke dalam suatu cecair atau fluid, maka ia juga akan ditindakkan oleh satu daya yang bertindak ke atas, upthrust, yang dipanggil sebagai buoyant force. Okay, daya tujah. So untuk menyebabkan ataupun untuk menghasilkan botol ini terapung secara stationary, pegun, maka nilai FB mestilah sama dengan W. Yang ini awak perlu establish dan tulis. Walaupun soalan tak bincangkan apa lagi, tak tanya apa pun, cuma awak bila baca the keyword semua awak tulis siap-siap, supaya lepas ni awak boleh recall dengan cepat ataupun boleh tally balik dengan fakta-fakta yang sepatutnya awak keluarkan lah. Okay. So tengok gambar aja. Satu dia isi dengan pasir lebih kurang nak dekat separuh. Satu lagi melebihi separuh. So ada beza lah. Kandungan pasir, jumlah pasir dalam P dengan Q ada beza. Satu lagi, P nampaknya tenggelam lebih sedikit berbanding dengan Q. Q tenggelam banyak. Okay, Q tenggelam banyak. But kedua-duanya dikatakan terapung dan tidak bergerak. Right. A. Tick the correct answer. Bottle Q floats stationary in the water because ni kan dia dah tanya kenapa botol Q terapung dan pegun di dalam air. So tekalah jawapannya apa? Okay, it is because the weight of the bottle is the same as the buoyant force. Jawapan dia. So bila soalan minta awak tanda right, awak jangan pula pergi pangkah. Awak pangkah jawapan dia. Dan awak jangan pula pergi pangkah, ni dah right dah, yang lain pula awak pergi pangkah macam ni. Jangan. Biarkan kosong. Okay, biarkan kosong. Jadi tandakan satu saja kerana bernilai 1 markah. Okay, B1 dah mula dah soalan ni. Compare the weight of bottle P and Q. Okay, macam mana nak bandingkan botol itu dari segi beratnya? Of course lah, kalau awak tengok jumlah pasir ke dalam jumlah pasir yang diletak ke dalam P dan Q ni berbeza. Okay, kat situ awak boleh baca lah the weight. So boleh agak lah kan, the weight of bottle P, okay, is less than, okay,
the weight of bottle Q. Ni saya buat ringkas ya, saya tulis ringkas. Awak jangan buat macam ni, awak tulis ayat penuh. Cuma tanda inequalities ni awak boleh guna. Awak boleh guna greater than, less than, dan satu lagi equal to. Dia ada 3 ya. Jangan awak kira nak letak lebih besar, lebih kecil je. Dia boleh jadi sama besar ataupun sama dengan. Okay, 2. Compare the volume of bottle P and Q immersed. Okay, bahagian yang tenggelam tu. Ini bahagian tenggelam. Kita lorekkan. Kod lah tak nampak. Mana tahu tak apa nak nampak kan. So bandingkan. So the volume of bottle P, okay, immersed is less than Q. Okay, nampaknya P tenggelam lebih sedikit, tenggelam lebih kurang pelik pula bunyi dia kan, lebih sedikit berbanding dengan jumlah isi padu botol Q tenggelam. Q tenggelam lebih banyak lah, isi padunya yang tenggelam tu lebih banyak. Senang je kan, banding je. Kat sini janganlah awak terlampau nak cepat. Awak pastikan jawapan awak ataupun ayat banding awak tu betul, baru awak move on ya. Kita securekan markah-markah yang senang ni. InsyaAllah saya sebut senang tu bukan kita belagak kan. Kita nak ada confident. Bila kita jawab paper tu, ada jawapan yang kita letak dengan confident. Yang ni memang aku nak ambil markah ni. Out of 100 ni, saya nak secure 10 ni. 10 ni memang aku punya dah. So buat dengan confident, buat dengan berhati-hati lah. Okay, confident tapi berhati-hati. Okay, nombor 3. Compare the weight of water displaced. Okay, dekat sini barulah awak kena recall balik yang awak belajar dalam Archimedes Principle. Kalaulah volume of water displaced nya banyak, maka apa berlaku? Hubungan di situ, the weight of water displaced juga akan banyak. Lebih banyaklah isi padu ataupun berat air yang akan tersesar. Jadi bila nak bandinglah dengan betul. So the weight of water displaced by P is less than Q. Sebab P tenggelam lebih sedikit berbanding Q, maka the weight of water displaced nya lebih sedikit. Kalau awak ada satu bekas kan, Tupperware awak isi air hampir-hampir penuh tu, awak pun selam satu objek, selang separuh, air akan keluar, air mula-mula melimpah keluar. Okey, tapi bila awak tekan lagi sampai ke bawah, air akan keluar lebih banyak. Jadi lagi banyak isi padu yang tenggelam, lagi banyaklah berat air yang tersesar. Macam tu hubungan dia. Okey, so yang tu kita cuma comparekan saja 3 markah. Kemudian 2 markah lagi adalah daripada state the relationship, membuat hubungan ya di antara, okey tengok sini, the weight of the water displaced, berat air yang tersesar tadi, dengan volume of bottle immersed. Yang ni saya dah kata dah, jangan buat hubungan seperti soalan graf. Contohnya directly proportional, inversely proportional, increase linearly. Jangan buat yang ni. Yang ni untuk soalan graf saja. 2 kali saya ulang. Jangan pula awak buat dalam exam. Jadi soalan ni bukan soalan graf. Jangan pula awak buat dalam jawapannya directly proportional. Jadi kita tengok dulu hubungan dia, kita rangka dulu. Okay, weight of water displaced dengan volume. Tadi apa hubungannya? Kalau weight of water displaced banyak, the volume of bottle immersed juga banyak. Okay, tapi kita tak boleh letak weight dulu sebab V yang mempengaruhi W. So kita mula dengan the greater, saya suka pakai cara ni, the greater the volume, salin je, volume of the
bottle immerse, koma. Okey, apa hubungan dia? The greater juga. The greater the weight of water displaced. Okay. Next, soalan 2, kita baca di atas. State the relationship between the weight of the water displaced, W, with the weight of the bottle. Nyatakan hubungan antara berat isi padu air tersesar dengan berat botol tersebut. Jadi apa hubungan dia? Sebenarnya, kepada awak yang belum tahu lagi, kalau kita ada bekas yang berisi air, kita letakkan kita letakkan satu objek dan kita biarkan ianya tenggelam sepenuhnya. Jika air yang disesarkan tersebut ditimbang, air tadi tu kita letak dalam satu bekas, air yang melimpah tadi tu, okey, letak dalam satu bekas, kita timbang, maka berat air, katalah 2 Newton berat air yang disesarkan tadi adalah bersamaan dengan berat objek yang diselam. Okey, yang itulah sepatutnya awak tahu melalui Archimedes Principle. Okey, jadi hubungan dia kat sini bukan kita tak pakai the lah, sebab kita dah tahu dia punya relationship dia adalah equal. So kita akan buat the weight of water displaced, berat air yang tersesar, equals to the weight of object. So berat air yang tersesar, air yang termelimpah keluar tadi ni, kalau kita timbang, berat dia sama sebiji macam berat objek yang diselam tadi. This is all governed by a principle called Archimedes Principle. Okay, next, tengok persoalan dia. D, diagram shows a boat with 2 passengers and loads moving from the sea to river. Dekat sini keyword dia ataupun fokus soalan dia. Soalan kata boat ini bergerak daripada sea kepada river. Apa bezanya? Bezanya adalah density of water. Air laut lebih tumpat sebab dia ada kandungan garam kan, dia ada benda asing yang banyak. So denser. Moving to a water or region of water which is less denser, kurang tumpat. Okey, apa berlaku kepada boat ni? Kita tengok dulu ya, apa berlaku. So, apa berlaku adalah kalau air, ingat macam ni ya pelajar. Kalau kita ada satu cecair, okey, dan cecair itu dikatakan less denser, kita masukkan batu adalah lebih tumpat daripada air, maka batu berada di bawah. This is denser. So if something is denser than another thing, it will sink, tenggelam. Okay, dia akan tenggelam. Okay, bahasa mudah dia macam ni. Saya suka kalau awak ingat macam ni. Kalau larutan itu kurang tumpat daripada objek sekelilingnya, maka dia suka duduk atas. Anything else akan dipaksa duduk di bawah. Saya ulang air sebab dia kurang tumpat, batu lebih tumpat, maka dia suka duduk di atas. Everything else akan dipaksa turun ke bawah, tenggelam. Okay, tenggelam. Kita guna konsep ni ke dalam soalan ni. Boat ini bergerak daripada laut tumpat kepada kawasan air yang kurang tumpat. Apa
apa berlaku? So sebab air kurang tumpat, air nak duduk mana? Air nak duduk atas. Air nak duduk di atas. So it allows the object here, which is the boat and the passenger, to sink more. It will sink more. Dekat situ. Jadi sebab cecair, iaitu air sungai, kurang tumpat, maka dia nak duduk atas. Air tu nak duduk atas, maka boat akan jadi lebih tenggelam banyak. Dia dipaksa untuk turun atau tenggelam lebih. Dia bukanlah sink terus, tapi tenggelam lebih dalam. Okey, macam tu analogi dia. Nombor 1, the immersed level of the boat increases. Betul lah, seperti yang kita telah bincangkan, maka boat itu dikatakan tenggelam lebih banyak as it moves towards the river, bila dia bergerak ke sungai. What should be done to make sure the boat will not sink? Untuk pastikan boat itu tidak tenggelam, buat apa? Kita remove ataupun put away the load. Takkan pula dua orang ni nak terjun kan? So singkirkan ataupun buanglah barang-barang tu, remove all the loads from the boat. Itu jawapannya. Give one reason kenapa kita buat macam tu. Saya berikan satu reason. Because to reduce the weight of the boat. Okay, jadi bila kita reduce the weight of the boat itself, the amount of sinking of the boat akan reduce. Boat akan tenggelam sikit je lah, sebab kita dah remove semua berat boat tersebut. Nyatakan hukum. This one is quite interesting because it involve ataupun it ask you about the law. Ingat pelajar, bila kita menyelesaikan satu-satu soalan, soalan whether akan tanya whether law, principle, konsep, antara 2-3 tu lah. Okay, tapi dekat sini yang selalu biasanya kita main dalam fikiran kita adalah berkaitan dengan Archimedes principle kan. Tapi soalan bukan tanya prinsip. Soalan tak tanya principle, soalan tanya law. So this is interesting. Beza sikit lah dengan soalan-soalan sebelum ni. Biasa kalau soalan ni tenggelam, timbul, berkaitan dengan buoyant force, semua dia akan tanya prinsip lah. Jawapannya akan jadi prinsip Archimedes. Tapi in terms of law, awak kena jawab law of flotation. Okay, hukum keapungan, law of flotation. Tapi law of flotation ni juga diterangkan oleh prinsip Archimedes lah. Okay, diterangkan oleh prinsip Archimedes. Cuma soalan tanya law, bila tanya law tak boleh jawab lah prinsip Archimedes. Dia mesti ada perkataan law di situlah yang melibatkan hukum. Okay, next, nombor 7. Diagram shows a heating element and electric bread toaster with specification of this one. Okay, ni merujuk kepada ini dipanggil sebagai power rating. Power rating biasanya sebelah kiri kita akan tulis voltage ataupun potential difference. Sebelah kanan kita akan tulis maklumat power, kuasa dia. Soalan A, what is meant by specification 240 volt 100 watt? Dekat sini terus tips dia, tengok dekat power, awak terus tulis nombor yang sama 100, tapi awak tulis unit yang lain, joule per second. Walaupun unit dia unit lain, tapi yang merujuk juga kepada power. Sebab watt is joule per second. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita akan menerangkan spesifikasi power rating ni
dalam bentuk tenaga. Jangan terang ikut power kita terang ikut tenaga. Okay, so what is meant by this one? So ayatnya adalah it will produce this apa dipanggil ni, electric bread toaster will produce 100 joules of energy per second. Okay, kita buat yang ni dulu. Kita tulis yang tu, yang depan tu dulu. Yang depan pula, yang belakang ni dulu pada jawapan depan kita. It produce 100 joule of energy per second. Lepas tu sambung when connected to 240 volt power supply. Senang je. So kita ambil yang belakang, kita tukar kepada joule per second. Kita ambil yang depan, kita sambungkan connected to 240 volt power supply. Apa maksud dia? Power supply, kalau kita ambil wire ni, kita sambung dekat power supply 240 volt. Okay, maka toaster ini akan menghasilkan tenaga. Berapa tenaga dia? 100 joule dalam masa 1 saat. Setiap 1 saat 100, 100, 100, 100. Itu maksud dia. Jumlah tenaga yang dihasilkan dalam 1 saat adalah 100 joule. Kalau disambung pada 240 volt. Kalau kurang, dapatlah tenaga dia kurang. Macam tu. So in order for this toaster to produce 100 joule per second, you must connect it to 240 volt power supply. Okay, B. When the electric toaster connected to 240 volt supply and used to toast bread, calculate the current that flows through the heating element in the bread toaster. So dia minta cari current, simbolnya I. Okay, 240 is your V. Okay, nak cari I, kita akan gunakan formula P sama dengan I V. Rearrange, I sama dengan P bahagi dengan V. Berapa power kita tadi? 100 bahagi dengan V 240. So your I will be approximately 0.417 dengan unit yang betul ampere. Jangan lupa unit untuk arus ampere. Next, C. A student conducts an experiment to compare the heating effect of bread toaster PQR. Okay, kita ada 3 jenis kat sini, P, Q dengan R. 2 slices bread are toast each time. Table ni menunjukkan result. Okay, dia bagilah nilai V, nilai I dia, lepas tu masanya. Calculate the energy supplied by each bread toaster to toast 2 slices of bread. Okay, soalan minta cari energi. Okay, daripada maklumat V, maklumat I, maklumat T, bolehlah awak cari tenaga. Tenaga sama dengan V darab I darab T. Okay, so ganti V berapa? V untuk P 240, current 0.6, T time 90. Okay, pastikan time dalam second. So ini dah dalam second dah, no problem lah, ganti terus. Okay, darab 33 ni awak dapat 1.296 darab 10 kuasa 4 joule. Okay, sama juga, ulang balik saja untuk Q. 240 darab dengan 0.5 darab dengan 100 saat, awak akan dapat 1.2 darab 10 kuasa 4 joule.
Okey, sama jugalah tenaga untuk bread toaster R 240 darab dengan 0.4 darab dengan 120. Okey, 1.152 darab 10 kuasa 4 Joule. So ada 3 nilai tenaga yang terhasil, dan ketiga-tiganya obviously boleh tengok kat situ. Yang pangkal depan pun dah cukup lah, sebab semua kuasa dia kuasa 4. So kita tengok depan ni, kita dah boleh banding lah, in case soalan suruh banding. Well, obviously lepas ni soalan memang suruh awak banding dan pilih lah kan. Kita tak tahulah dia nak suruh pilih berdasarkan apa. Cuma kita note down kat sini. This is 1.29, this is 1.2, this is 1.1. Okay, boleh nampak tu, boleh nampak kan. So next, using the answer which is awak dah kira tadi ni, state the most suitable bread toaster to toast breads. Mana satu yang paling sesuai? Okay, mana satu yang paling sesuai? So berdasarkan nilai tenaga tadi ni, number 1, number 2, number 3, which one is the best? Dekat sini kalau mengikut I would say skema jawapan adalah jawapannya R. The answer will be R. Okay, why? Kenapa kita pilih nilai yang lebih nilai tenaga yang lebih kecil? Because jumlah tenaga yang dihasilkan adalah lebih kecil. Kenapa kita nak ambil tenaga paling rendah? Okay, kita tulis dulu jawapan dekat sini. Because it uses low ataupun less energy. Kenapa kita nak guna satu alatan yang menggunakan energi yang lebih rendah? Tak lain tak bukan adalah to save energy ataupun cost effective. Kenapa pula cost effective? Kerana lebih kecil tenaga yang kita gunakan, lebih rendah labil elektrik yang akan dicas ke atas pengguna tersebut. Itu saja. Okay, save energy. Number 8. Diagram shows two photographs of Tacoma Narrow Bridge in Washington State, USA. Collapse due to resonance. Okay, ini fenomena dipanggil resonance. Apakah yang dimaksudkan dengan resonance? Sebelum kita jawab ini, kita ulang kaji balik. Kenapa Tacoma Bridge ni boleh runtuh? Pertamanya, pada hari kejadian ada tiupan angin ataupun angin lah kan. Tapi dia bukan angin ribut gila-gila pun. Okay, puncanya adalah udara tersebut, okay, membawa suatu frekuensi, okay, yang menyamai frekuensi asli jambatan tersebut. So the wave of the wind flowing produce a frequency which is equals to the frequency or natural frequency of the bridge. So apabila berlakunya sedemikian, maka the bridge were dipaksa forced to oscillate. Yang tu sebab dia tu. Gelombang pula dah. Jambatan ini dipaksa untuk berayun. Okay, dipaksa untuk berayun. Bukan berayun saja-saja, but to oscillate at maximum amplitude. Okay, dipaksa berayun pada amplitude paling besar. Dia bukan berayun saja-saja relax-relax, tak. Dia berayun pada amplitude paling tinggi. So after a few minutes, disebabkan oleh struktur ini tidak dapat menampung lagi ayunan pada maksimum amplitude itu, maka jambatan ini runtuh. Akhirnya
runtuh. Macam tu. Alright, kalau saya boleh bagi analogi satu lagi, kalau awak pernah tengok penyanyi opera, penyanyi opera dia keluarkan wave, sound wave terhadap suatu cawan wine, a wine glass. Okay, kenapa akhirnya cawan kaca tu boleh pecah atau sekurang-kurangnya retak? Sama lah, for the same reason. This is because the wave that is coming out from the singer produce a frequency which is equals to the natural frequency of the glass here, the wine glass. Frekuensi gelombang bunyi yang dihasilkan oleh penyanyi ini, adalah menyamai frekuensi asli, natural frequency of the glass. So disebabkan frekuensi itu sama, maka the glass will forced to oscillate. Bukan oscillate saja-saja, tetapi at maximum amplitude. So after few seconds, disebabkan struktur kaca ini tidak dapat menampung oscillation at maximum amplitude, maka ianya akan retak. Okey, ianya akan retak. Dalam soalan ni dia runtuh lah. Takkan nak retak pula kan. Retak tu sesuai pada kaca lah. So jambatan ni akhirnya runtuh. Alright. So dalam segi meaning, kita nak menerangkan meaning, kita kena buat proper words, proper sentence lah. Okay. So the proper sentence will be, kita tengok sini, it is a vibration caused by external force. Okay, saya tulis F je lah. External force, ataupun yang saya panggil tadi force to oscillate, external force that have the same frequency. Okay, yang mempunyai frekuensi yang sama to the natural frequency and oscillate at maximum amplitude. Okay, semua keyword ada kat sini. Saya dah sebutkan tadi berkaitan dengan satu getaran disebabkan oleh bunyi tersebut mempunyai frekuensi yang sama dengan natural frequency dan dipaksa untuk bergetar pada maximum amplitude. Semua ada kat situ. Okey. Jadi ingatlah cerita pasal opera ni ataupun pasal Tacoma Bridge, yang mana-mana satulah. Dua-dua konsep yang sama. Okay, B. Based on 8.1, the data taken in the shipai.org web, the blowing wind has a speed and frequency, yang macam saya kata tadi kan, frekuensi dia ada frekuensi. Frekuensinya adalah 0.6 dan speednya adalah 19 meter per second. Calculate the wavelength of the wind. Okay, nak cari lambda sama dengan apa? Kita letaklah formula velocity of wave, okay, ataupun speed of wave. V sama dengan F lambda. Nak cari lambda, maka V bahagi dengan F. Okay, saya buat kat tepi ya, awak buat kat bawah. Saya tak cukup ruang ni. So V berapa? V 19 bahagi dengan frekuensi 0.6. Senang je ni. So dapatlah wavelengthnya 31.67 meter. Jangan lupa meter, sebab unit untuk panjang. Panjang gelombang kan.
So panjang gelombang maksudnya unit dia juga panjang, meter lah. Okey. Next, dalam soalan 8 dan soalan 9 akan ada jenis esei pendek. Esei pendek tu macam mana? Esei pendek tu duduk dalam struktur. Awak tak perlu buat table, dia dah ada ruangan jawapan. Okey. Ni contoh dia. Diagram 8.2 shows two shock absorber spring in a suspension system of a motorcycle. Inilah. Ni spring. Okey, spring tu. Jadi using appropriate physics concepts, explain the use of appropriate materials and specific designs to further improve the suspension system on a motorcycle. Okay, ni dia punya target dia, improve the suspension system and riders' comfort while traveling on uneven road. Okay, based on the following aspect. Okay, yang ni dia punya fokus jawapan awak lah. Dia bukan jalan-jalan dekat highway, dia jalan-jalan dekat uneven roads. Jadi suspension dia mesti tip-top. Okey, sebab melalui satu permukaan jalan yang tidak rata. Tidak rata. Jadi kita nak bantu dia lah. Okey, first, it is the length of the spring. Adakah spring tu kita nak gunakan spring yang panjang atau pendek lah? Obviously kan. Jadi jawapannya adalah short, pendek. Kenapa kita pilih short? Kerana have large spring constant. Kenapa pula kita pilih spring constant yang besar? Nilai K yang besar menunjukkan ianya stiff, keras. Kita tak nak spring motosikal yang kita guna ni adalah elastik. Nanti bila langgar batu dia berayun-ayun banyak kali. Kita tak nak. Kalau boleh kita nak dia berayun sekali saja atau oscillate sekali saja. Nanti tercunggit-cunggit lah motor tu kan. Jadi kita pilih spring yang pendek supaya it is stiffer, keras. Okay, kurang ayunan. Less oscillation. Ataupun less oscillation pula dah. Less oscillation. Okay, nombor 2, number of oscillation produced while receiving a shock. Kita nak dia berayun banyak ke sikit? Of course kita nak dia berayun sedikit, small ataupun less, boleh juga. Okay, kenapa? To produce less vibration. Less vibration. Kalau awak naik kereta mahal dengan kereta murah, awak tahu lah beza dia kan. Kalau naik kereta yang mahal gila-gila ni, kereta orang kaya, bila langgar lubang ke, naik atas bonggol ke, awak seolah-olah tidak merasakan getaran tersebut kerana semuanya diserap oleh absorber. Dahsyat tu. Kalau naik kereta yang murah-murah, macam kereta saya tu murah kan, langgar batu tu, Allah, terasa sangat lah batu tu. Lagi besar lubang, lagi besar gegaran dia. Okay, contoh. Dan yang terakhir, the type of material for the spring. Adakah kita nak pakai material yang lembut atau material yang keras? Okay, obviously kita guna material yang keras lah, hard material. Atau boleh juga kita namakan material tu terus steel. Steel kan, keduli lah, keduli. Because steel are strong. Okay, kan Superman kan, Superman dia punya nickname dia adalah Man of Steel because he is strong. Tu cara nak ingat dia lah, tips dia. Okay, next, number 9. Saya tidak akan menunjukkan baki soalan yang lain. Saya cuma akan bincangkan esei sajalah untuk jimatkan masa dan juga pastikan video ni tidak terlampau panjang. Jadi kita bincangkan esei saja. Alright, samalah juga dengan soalan bahagian C. So ini adalah setup eksperimen untuk mengkaji atau menentukan nilai specific heat capacity. Milik siapa? Milik aluminium. Sebab ni kan aluminium block. Okay, konsep dia macam ni. Power supply akan supply tenaga elektrik kepada heater. Heater buat apa? Heater menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba.
Jadi tenaga haba tu dipindahkan kepada aluminium block. Apa berlaku kepada aluminium block? Suhunya akan meningkat. Jadi peningkatan suhu tu dibaca oleh termometer. Kita pun ambil lah bacaan. Jadi macam mana kita kira nilai C block tu? Macam mana kita kira? Kita pakai formula C sama dengan Q bahagi M delta theta. Okay, disebabkan kita pakai heater, ni saya cerita sikit lah. Disebabkan kita pakai heater, kita menggunakan haba daripada tenaga elektrik. So our Q is now PT. Okay, kemudian followed by, salin balik lah, M delta theta. Power ni kita ambil mana? Kita ambil daripada immersion heater punya power. Depends lah kepada power dia berapa. Tengok ni dalam table ni, ada 48 dan 24. Tu power dia. Okay, time adalah berapa tempoh masa yang kita gunakan untuk memanaskan aluminium block ni. Time. Mass ni mass apa? M ni mass of the aluminium block. Jisim blok aluminium ni. Perubahan suhu ni ambil kat mana? Kita tengok dekat termometer. Kita ambil suhu akhir, kita tolak dengan suhu awal, dapatlah perubahan suhu. Ingat ya, theta dekat sini. Kalau buku teks digunakan theta. Saya lebih selesa menggunakan delta theta supaya awak ingat ianya perubahan suhu, bukan suhu. Suhu dengan perubahan suhu ada beza. Perubahan means awak kena ambil suhu akhir tolak suhu awal. Berapa kenaikan dia ataupun penurunan dia. Itu maksudnya perubahan suhu, bukan suhu. Suhu it could be any number lah kan. Okay, itu secara ringkas lah. So soalannya apa? Explain the suitability of material, then determine the most suitable set of apparatus to be used to determine the specific heat capacity of aluminium block. Mana satu yang paling sesuai? Ingat soalan ni awak hanya perlu pilih satu sahaja dan terangkan satu sahaja. Contohlah kalau awak pilih Y, awak decide untuk ambil Y, awak tuliskan jawapan awak berdasarkan jawapan Y sahaja. Tak perlu cerita yang lain, tak perlu cerita yang lain. So macam mana nak tahu Y ke W ke X ke? Yang ni awak kena fahamkan konsepnya. Lepas tu awak decide lah. So saya terus kepada jawapan. The answer will be Y lah. Okay, jawapan dia adalah Y. Okay, kalau tengok dekat sini pun, because kita gunakan wrapper yang berupa tisu, kemudian kita guna pelapik yang berupa asbestos, kemudian cecair yang kita letakkan di dalam lubang adalah minyak, dan power of the heater adalah 48. Obviously kita guna power yang lebih besar lah. Okay, so kita buat table karakteristik dan juga reason, kemudian kita berikan sebab-sebabnya lah. Okay, kita dah ada point kat sini. Kita dah ada point, kita beri reason untuk setiap pilihan kita. Contohnya, kita menggunakan pembalut yang diperbuat daripada tissue paper. Why? Tissue paper is a heat insulator. Kita terang kat sini sikit ya, kita explain. So kita pakai pembalut. Tengok ni pembalut dia ni. Kita balut aluminium block ni gunakan tisu. Kita nak semua haba daripada heater transfers to the aluminium block only. Haba tu pergi dekat blok saja. Haba tu tak tersebar ke persekitaran. So kita tutup dan lapik dia dengan suatu penebat. Penebat kan dia tak akan bagi haba keluar daripada kawasan tu ataupun keluar daripada aluminium block kepada persekitaran, kepada surrounding. Begitu juga dengan pelapik. Kita gunakan asbestos, pelapik dekat bawah ni ya. Kita lapik blok tu. Ni yang bawah ni. Kenapa kita pakai asbestos? For the same reason lah. Because asbestos is a good heat insulator. Sama juga kita prevent the heat loss. Dia tak nak haba tu pergi ke tempat lain, melainkan kepada aluminium block sahaja.
Then the liquid in the hole, we use oil because to provide good thermal contact. Yang ni kalau saya nak lukis sikit, awak tengok thermometer ni diletakkan ke dalam aluminium block. Macam mana kita letak? Sebab dalam aluminium block ni, pada ruangan di atas ni ada lubang. Dia berlubang macam ni. Kalau saya lukis the cross sectional daripada pandangan daripada sisi, ni lubang dia. Okay, lubang dia macam tu. Kalau kita letak termometer, biasanya dia akan ada ruang sikit macam tu termometer dia lebih kurang macam tu. Dan it is not fully in thermal contact. Dia tak bersentuhan. Dia mungkin bersentuhan dekat belah kiri sahaja. Kanan ni dia tidak bersentuhan dengan baik. Jadi kita pun isi minyak. Bila kita isi minyak, minyak tu membantu kita untuk menghasilkan sentuhan terma yang baik, good thermal contact. Semuanya bersentuhan. Jadi pemindahan haba berlaku dengan lebih efektif. Okay, kenapa tak pilih air? Air pun boleh provide thermal contact, tapi tak cukup bagus. Mungkin kalau pada suatu suhu yang lebih tinggi, air itu akan meruap. Minyak dia kurang, dia punya boiling point dia adalah lebih tinggi minyak. And then last one, kita guna power of heater lebih tinggi kerana menghasilkan lebih banyak haba. The greater the power, the greater the heat produced. Okay. Jadi ayat paling akhir adalah jangan lupa pula untuk pilih. So I choose set apparatus Y, ataupun aku tulis Y saja, because, okay, because ni followed by all these characteristic. Because it use tissue paper, asbestos, apa lagi, oil and high power. Full stop, titik. Selesai lah tu. Okay. So teknik-teknik ni saya tak nak tekan sangat-sangat lah, sebabnya saya dah ajar banyak kan. Dalam soalan-soalan lain pun saya dah terangkan berkaitan dengan teknik. Jadi lebih kepada kita ceritakan sikit jawapan dia lah dengan ulang kaji. Okay, last one adalah daripada soalan 11. Macam mana saya tahu soalan 11? Sebab rajahnya 11.4. Macam tu lah, cara awak detect lah. So diagram 11.4 shows a lawn mower used by a gardener to cut grass. The lawn mower is less efficient when used. Dia kata pemotong rumput mesin ni digunakan untuk potong rumput, tapi tak berkesan. Tak kurang berkesan. Kurang berkesan. Jadi you are required to give some suggestion of modification. Okay, dekat sini bezanya essay tadi dengan essay sekarang. Soalan 9 dan 10 adalah essay jenis decision making. Awak akan, ataupun making decision, awak akan pilih. Dia bagi awak beberapa pilihan, awak akan pilih satu, kemudian ceritakan dalam bentuk table, essay lah. Tapi soalan 11 adalah soalan modification. Awak tidak diberikan beberapa jenis lawn mower untuk awak pilih, tetapi awak diberikan lawn mower dan awak diminta untuk membuat pengubahsuaian, modification. So awak kena cadangkan dan beri sebab. So dalam awak mencadangkan dan memberi sebab, tengok kehendak soalan. Okay, so kehendak soalan kat sini, give suggestion of modification and reason so that lawn mower more stable. Dekat sini awak kena fokus, lebih stabil. Itu yang pertama. Can be used efficiently based on aspect. Boleh digunakan dengan efficient berdasarkan way to move the lawn mower. Ni dia punya key lah ni. Way to move the lawn mower, angle theta, size of cutter blade, the mass of the lawn mower, and the length of handle. So bila awak tengok the last clue yang diberi dalam soalan ni, ada 5. Way to move 1, angle 2,
Size of cutter blade 3, mass of the lawn mower 4, length of the handle 5. Cukup untuk awak hasilkan 10 markah. Macam mana nak hasilkan 10 markah? 5 yang diberi ni awak akan berikan modificationnya beserta reason. So setiap tu akan bagi awak 2. Okey, dapatlah 10 markah. Contoh, cara menolak mesin rumput is by pushing. Takkanlah orang tarik kan, memotong rumput orang tak tarik. Kita tak guna tarik, kita guna tolak, pushing. Why? Ni kena bagi reason lah. So by pushing the lawnmower, we are using Fy. Kita menggunakan komponen F pada paksi vertical, Fy. Okay. So kenapa guna Fy? Because we are using the component that is acted downwards. So Fx kita tak guna sebab Fx horizontal. Fx kat sini. Mana saya nak label? This is Fx. This is Fy. So we are activating this force, vertical force, so that we can push the cutter closer to the rumput lah. Okay, kepada grass. Tak guna, kita guna Fx untuk move ke depan saja kan. So kita tak guna Fx, kita guna Fy. That is why kita push. Kita gunakan tolak. So dekat sini push 1 markah. Kemudian reason awak kalau betul lagi 1 markah. Kemudian angle theta. Adakah angle theta ni kita nak kecilkan atau nak besarkan? Jawapannya kita kena large angle. Dapat 1 lagi markah. Kenapa kita nak largekan angle? Because we are going to increase the Fy. Dapat 1 lagi markah. Okay. Lagi besar kita expand the angle. Contohnya kita expand angle sampai sini, kita akan menekan cutter lebih ke bawah. Kenapa kita boleh menekan cutter lebih ke bawah? Kerana nilai Fy kita akan bertambah. Dia macam cunggit ke atas lah. Kita tekan dia lebih ke bawah. So kita tolak handle ni ke depan macam tu, kita akan increase the angle theta dan menyebabkan the cutter blade can cut the greens ataupun the rumput ataupun anything kat bawah ni dengan lebih efficient. Nombor 3, size of cutter blade. Kita akan pakai the bigger size. 1 markah, big size, untuk memotong grass in a shorter time. Lebih banyak rumput dapat dipotong dalam satu masa. Okay, dan 6 markah dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, next point, the mass we are going to use is the large mass. Kenapa kita nak pakai jisim yang besar? Kalau kita pakai yang ringan, macam sekarang kan kita ada iron yang lebih ringan, of course kita akan rasa selesa bila kita nak travel lah. Tapi masalah iron yang ringan adalah kita kena tekan lebih banyak. Baju tu kita kena tekan lebih sikit lah. Okay, tu dia punya cons dia. Okay, so we are using lawn mower which is having a large mass because we are producing larger weight ataupun larger downward force. Daya yang lebih besar yang menekan lawn mower ke bawah, sekaligus menyebabkan bilah pemotong dapat memotong lebih banyak rumput. Okay, and last 2 point adalah handle. Handle tu kita pakai longer handle. Kenapa longer handle? Because we can easily handle the land mower movement. Kita takkanlah kita nak tunduk-tunduk kan. Jadi kita gunakan satu handle yang lebih panjang supaya kita kurangkan pergerakan menunduk kita. Kita boleh control the lawn mower dengan keadaan yang lebih selesa. So dekat sini sekali lagi saya nak maklumkan ataupun ingatkan pelajar-pelajar 2 esei yang berbeza sedikit dari segi cara awak present jawapan. Kalaulah soalan tu soalan 9, 10, awak kena pilih satu kan.
Kena pilih satu antara soalan 9, soalan 10. Tapi ini soalan making decision atau decision making. Dalam decision making, awak akan ada 4 ciri. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 2 markah lagi daripada pilihan jawapan. 1, 2. Okey, awak pilih apa, kenapa. Tetapi soalan 11, awak kena buat ekstra. Apa maksud ekstra dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Dan awak tak perlu tulis conclusion. Sebab awak bukan pilih yang mana-mana pun. Awak tak pilih. Awak cuma cadangkan pengubah suaian. So tak payahlah dekat ujung ni I choose Y bla bla bla. Mana ada Y pun. Nanti awak mula merepek I choose pushing theta bigger size. Tak payah. Tak payah. Because you are not choosing anything. You are just giving your suggestion of modification. So inilah awak punya cadangan. Menggunakan tolak, kenapa? Menggunakan sudut besar, kenapa? Itu saja. Okey, jadi pastikan ada minimum 5 cadangan dan 5 reason. 5 cadangan, 5 cadangan, 5 reason. So 5 cadangan 5 markah, 5 reason 5 markah. Dapatlah 10 markah. Tapi kalau esei tu soalan 9, soalan 10, making decision, awak akan buat 4 ciri, 4 reason, 2 conclusion. Okey, jangan lupa conclusion. Jangan lupa conclude pilihan awak. Soalan tanya, berikan the most suitable. The most means pilihlah satu. Paling sesuai. So kena buat conclusion. Ingat ya, jangan terlupa benda remeh macam ni untuk secure markah awak lah. 2 markah tu. Kadang-kadang awak dah buat dah ni. Dah pilih dah, cantik dah pilih. Last sekali hujung tak bagi tahu pula pilihan awak tu yang mana. Dah hilang 2 markah. Okay, so I wish you all the best. Kita jumpa lagi dalam trial yang seterusnya, kertas 2. Jumpa lagi, terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye.